Hello, selamat datang ke Cikgu Luan Siapa Degil. Saya Rotan. Hari ini kita nak sembang sikit berkenaan dengan saya sebagai seorang yang dikenali sebagai orang yang sangat kedekut. Tiba-tiba pada tahun 2022, specifically pada umur 28 tahun, baru nak berjinak-jinak untuk membagi duit raya. Nanti saya explain lah kenapa saya bagi dan kenapa saya ni agak kedekut lah when it comes to duit. Now, bila dah besar panjang ni, dah umur 28 tahun dan kenapa tiba-tiba pula saya nak bagi kepada saya punya family terdekat lah. Khusus kepada umi saya dan juga adik-adik saya dan juga for sure isteri saya lah. Dan ada beberapa kawan-kawan saya yang saya bagi. Dan juga saya bagi duit raya. Banyak juga aku bagi duit raya. Saya bagi duit raya pada tim Dr. Adam Zubir ataupun syarikat Absolich. So, saya dengan duit ni dia ada satu, orang kata apa, hate-love relationship lah antara saya dan juga duit. Dia specifically sebab ni kot, saya ada sedikit traumatic event apabila orang pinjam duit daripada saya. Kemudian saya susah gila nak minta duit daripada dia. Saya dah minta dah dia, WhatsApp, dah call, dah jumpa dia dah banyak kali tu semua. Tapi macam mana apa dengan orang bila pinjam duit kita kan, mula-mula pinjam dengan duit kita, mula-mula merayu kan, apa muntah darah kan, apa merayu melutut kaki, sembah kaki gua ni kan. Tapi bila kita nak minta sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kemudian, dia punya alasan memang tak payah cakap lah, memang kalah lah ahli politik. Entah-entah kawan saya tu ahli politik, entah-entah. Tapi memang macam tu lah. At one point, kita pula yang kena maki disebabkan kita yang bagi pinjam duit. Korang kena tahu orang yang bagi duit ni adalah orang yang sangat-sangat baik hati. Saya jarang lah jumpa orang yang macam senang gila nak hulu duit. Tak kisahlah sedekah ke, wang pemberian ke, ataupun bagi pinjam duit, as simple as bagi pinjam duit. Mereka ni sangat-sangatlah pemurah dan memang sangat-sangat, orang kata apa, tak dikenali dengan sifat pemarah dia lah. So, saya lah orang tu biasanya. Dan bila dah meningkat dewasa, bila dah banyak kali bagi pinjam orang dan orang masih lagi behave macam tu, in fact, bila kita nak, orang kata apa, minta duit tu balik menyebabkan dia marah kita pula. Kau ni aku tahulah aku tak ada duit, tapi kau janganlah buat aku macam ni. Babun, tu duit aku kot. Duit kita yang patut minta dan kita memang layak untuk minta pun, kan? Macam saya cakap, mula-mula melutut kan waktu mula-mula pinjam. Tapi bila kita nak minta balik duit kita, macam-macam alasan dia bagi. Anak meninggal lah. Aku pun tak tahu bila masa anak dia meninggal. Dan macam-macam lagi lah. Tu salah satu traumatic event saya terhadap benda-benda yang when it comes to duit lah. Sejak daripada kejadian tu, saya macam susah sikit lah nak menderma. Even nak derma kat masjid pun saya rasa macam, saya akan duduk fikir balik tau. Kalau saya derma dekat masjid ni, apa yang orang akan bagi dekat aku kan. Takut-takut macam apa, orang masjid seleweng ke, management masjid tu macam tak tahu nak buat apa dengan duit tu ke. Plus saya pun ada jugalah, sebab dulu waktu saya dekat sekolah dulu, saya pernah jadilah bendahari dan orang bagilah duit dekat kita kan. Ada salah satu kempen kot yang saya buat waktu tu dan saya orang kata apa, kuat kuasakan lah kena minta duit untuk kemaskan dom ke apa ke. Malangnya bila dah hujung tahun, bila dah busy dengan SPM tu semua, saya dapati duit kutipan tu masih ada lagi dalam 200 hingga 300. So menyebabkan saya rasa macam, kalaulah orang beri duit dekat kita dan kita tak mampu nak utilize the duit itself secara sepenuhnya, menyebabkan kita tak tahu lah, tak sedap lah. Dia jadi macam tak apa nak sedap lah. Orang yang pegang duit tu jadi rasa macam tak sedap hati tau. Alamak, aku dah kumpul duit banyak ni dan aku tak mampu. So apa saya buat, saya bagi duit itu kepada next batch seterusnya dekat dalam sekolah saya lah. Tapi tak tahu, bila dah meningkat dewasa ni, bila dah buat YouTube channel, kemudian kerja dah stable bawah Dr. Adam Zubir, adalah freelance sikit-sikit dan saya punya kewangan tu dah start okey lah, stable lah. Tak ada nak kata kaya tak lah, tapi is a stable income. Duit pun dah banyak masuk tabung haji dan juga ASB. Now is the time untuk saya embrace saya punya traumatic event ni dan saya nak, orang kata apa, commit untuk the act of giving. The act of giving ni maksudnya perbuatan hanya memberi tanpa fikir nanti orang tu buat apa dengan duit kita. Sama ada dia menyeleweng ke ataupun dia buat entah apa-apa lah. Saya dah tak fikir pasal tu. So now is the time bila Raya 2022, saya bagi dekat adik-adik saya, umi saya, dengan isteri saya dan juga beberapa kawan-kawan saya lah. Adalah hutang yang saya bayar untuk mereka juga, plus duit raya. Apa yang saya belajar daripada memberi duit ni adalah, bila kita bagi duit, siapa je yang tak suka dengan diberi duit kan. Saya bagi duit dekat orang-orang yang dah dewasa kot, yang umur panjang-panjang kot. Dan kenapa saya bagi dia orang? Sebab satu adalah
saya biasa jumpa dia orang je sebenarnya. Adik-adik saya, umi saya. Best to say that Cikgu Luan ni bukanlah jenis macam sebuah family ataupun sebuah kawan yang macam sentiasa pergi konvoi kan, pergi rumah A, rumah B, rumah C, rumah D, rumah makcik, rumah belah arwah abah saya, rumah belah umi saya. Jarang lah benda tu. Dulu boleh lah, tapi sekarang saya rasa macam saya nak sedekahkan kepada orang yang betul-betul rapat dengan saya. Hence jumlah pun sedikit banyak lah nak dibandingkan dengan orang lain. Mungkin like orang lain lebih kepada jemput ramai orang, dan disebabkan macam dia tak boleh nak bagi duit terlebih, so dia bagi dia macam dalam RM5, RM2, RM3, RM1 macam tu, sebab ramai kan yang datang. Tapi memandangkan saya pun kata apa, saya dah target lah siapa yang saya nak bagi tu semua, so boleh lah nilai tu a bit tinggi sikit lah. Tapi again, saya tak nak cerita pasal nilai tu. Saya ingat lagi lah apa, bila saya hulur kata apa, duit raya kepada mak saya tu kan, first time ever. Saya tak pernah bagi duit raya kat mak saya, umi saya anyway. Dan saya assume yang umi saya akan tolak tau. Sebab umi saya ni dia jenis, macam mana cakap, dia kalau kita nak bagi hadiah pun susah lah untuk beliau terima. Dia kata macam, Kenapa nak bagi hadiah dekat Umi? Kata kamu tu lagi susah. Umi okey lagi, ada duit pencen dan sebagainya kan. tapi tak tahu lah, for the first time ever bila saya hulur je duit raya tu, umi saya cakap, oh ada duit raya, terima kasih. Macam laju lah. So that kita sebagai anak yang mana hubungan saya dengan umi saya adalah kata apa, ups and down tu semua. So tak tahu lah, rasa macam sebab sebab I think tak tahu lah, yalah, ibu kita kan, bila kita nampak raut wajah dia happy, yalah, walaupun dengan pemberian kita tu dengan as simple as bagi duit, lepas tu sampuraya tu saya sampuraya saya dapat daripada mana saya tak ingat, dan saya tulislah nama saya from saya sendiri lah, from Cikgu Luan. Sama juga dengan orang lain, kakak saya, isteri saya for sure lah, sebab isteri saya memang suku duit pun. But I think itulah apa yang saya belajar berkenaan dengan bagi duit raya kepada orang yang tersayang. Dan again, semua orang suka duit lah. Kalau saya rasa, kalau macam saya jumpa orang kaya tak kat mana pun, saya bagi dia RM10, RM20 pun dia pun terloncat-loncat hore dia. Okay. Sebab pada saya, memberi duit ni satu bahasa yang umum kepada semua orang lah. Maksudnya tak kisahlah usia ke, tak kisahlah status ke. Let's say bahasa kan, dia tak faham bahasa Melayu, so saya bagi dia duit kan. Dia cakap bahasa Jepun contoh, dan dia tak faham bahasa saya bagi duit, dia terima punya, confirm. Dan disebabkan duit itulah diorang boleh beli according to apa yang diorang nak lah. Instead of, let's say lah, kalau saya bagi, tiba-tiba saya bagi earbud ni contoh kan, ni daripada Tranya yang saya pernah review sebelum ni kan. So mak saya ni orangnya old school, so dia tak suka lah benda-benda macam ni. So instead, let's say lah, harga dia Tranya ni dalam RM99. So saya bagi dia RM99 supaya dia boleh beli suka hati apa yang dia nak lah. Beli Quran ke, beli kuih muih ke, apa-apa, beli minyak ke kan. So that's the best of bila kita bagi dalam bentuk universal, which is duit tu sendiri. Relate balik pada diri saya sebelum saya habiskan video ni, semata-mata nak sembang dengan you guys, is that saya teringat lah bila saya kecil kan, umur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ketika mana pakcik saya kan, geng orang Kelantan lah, bagi saya duit raya dengan apa, warna sampul merah, hijau, kuning, merah tu semua. Saya kenapa budak-budak ni sangat suka menerima duit? Sebab pada saya, nilai yang diberikan tu untuk sebagai budak kecil kan, let's say lah, walaupun dapat RM5, RM10, banyak benda yang dia orang boleh beli kan. Kalau yang mana bijak tu simpan kan, tapi yang biasanya kurang bijak ni terus berbelanja, beli mercun ke apa. But itu tak penting sebenarnya. Pada saya yang pentingnya adalah melihat kata apa, direct result, reaction muka mereka tu, for me priceless lah. Siapa je yang tak suka duit. Yet again, benda tu juga yang mendidik saya untuk menabung juga sebenarnya. Back in tahun umur saya 11, 12, 13, ketika tu saya nak kumpul apa untuk beli graphics card, untuk beli phone Nokia waktu tu. So saya duk fikir kan, setiap hari raya mestilah dapat at least lah. Waktu zaman saya tu lebih kurang like berapa lah, saya rasa dalam 50 lah, maksimum 50 ke boleh, ke minimum lah, tak silap saya, minimum 50 lah pergi rumah orang ni, rumah orang tu. So dapat lah dalam RM50. So kalau dah 3 tahun kan, 50 setahun, kalau kali 3 dalam 150. Sikit lagi nak kena kumpul dalam extra RM50 baru boleh beli sebuah graphics card daripada Nvidia 6000 series waktu tu, FX series. So banyak benda lah yang berkenaan dengan duit, di mana bila kita bagi dia orang hadiah, specifically
pada hari raya. Tak semestinya untuk hari raya kita orang Islam saja, tapi misal kata hari raya Cina ke kan, hari Deepavali saya tak sure dia bagi duit ke tak, tapi benda-benda macam tu lah. Setiap kali festif kira okey lah, ada peluang di mana kita memberikan duit ni kepada orang-orang tercinta kita. Dan baru saya faham lah sedikit sebanyak kenapa at one point makcik-pakcik, atuk nenek kita kan, sepupu sepapak kita setiap tahun memang tak pernah miss bagi duit raya. Termasuklah kepada saya yang tua bangka ni. So saya kata, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pakcik, makcik. Dia mendidik kita orang tu secara indirect lah, you know. Mana tahu saya nak bagi duit raya kepada you guys, peminat saya untuk channel Cikgu Luan. Manalah tahu kan. Dia amount tu tak apa-apa nak kisah sangat lah. Sebab contohlah kalau let's say lah, kalau saya ada like 20 peminat contoh kan. 20 tu kalau saya rasa macam duit saya tak cukup, saya bagilah seorang RM5 kan. RM5 tu nampak macam sikit, tapi disebabkan saya yang bagi kepada you guys, so jumpa depan-depan pula, ada sampul cantik-cantik pula. So korang akan nampak RM5 tu sebagai lebih tau sebenarnya. RM5 itu sekadar duit punya value, tapi extra value tu sebab itu datang daripada air tangan saya. Cik, wah, kau ingat aku untuk guru ke apa kan? Cultist kan? Bukan, tak. Maksudnya korang rasa macam pemberian Cikgu Luan tu memang RM5, tapi nak dapat berjumpa depan-depan dengan Cikgu Luan tu yang mahal. Something like that lah. Tengoklah macam mana kalau korang nak duit raya tahun depan lah, tahun 2023, komen dekat ruang komen, saya nak duit raya 2023 daripada Cikgu Luan. Komen sekarang. Tapi saya tak janji okey. Tengoklah. Korang doakan saya rezeki banyak. Manalah tahu saya boleh bagi kepada pihak you guys pula. Itu sahaja kot untuk daripada saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ada apa-apa salah silap, saya mohon maafkan kepada you guys. Thank you for all the support kepada channel ini. Kita akan jumpa on the next video lah. Apa lagi guys, atau berkenaan dengan video editing ke video shooting tu, semua korang boleh Roger dan orang komen di bawah. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Saya Bergil, saya Utan. Bye. Tiba-tiba hari raya.